أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan mengizinkan untuk kita masih lagi untuk bernafas dan hidup di atas muka buminya ini untuk satu hari lagi seperti biasa untuk terus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah untuk menyebarkan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran. Mudah-mudahan dengan setiap kebaikan dan juga kebajikan yang kita lakukan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita bertemu lagi untuk edisi 5 Julai 2021 bersamaan 24 Zulkaadah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sebelum mana kita ingin mengetahui apakah topik perbincangan kita pada pagi ini, seperti biasa, ayo sama-sama kita alihkan sebentar pandangan kita ke arah layar skrin untuk sama-sama kita ketahui statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam 4 Julai 2021, sebanyak 6,045 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 6,025 merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan di Malaysia sehingga ke saat ini adalah sebanyak 67,669 kes dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baharu sebanyak 63 kes malam yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia akibat dan juga asbab dari COVID-19 ini sebanyak 5,497 kes. Jadi, ayuh sama-sama rakyat Malaysia, ayuh sama-sama penonton rancangan Tanyalah Ustaz, sama-sama kita terus patuhi SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan sosial, pastikan kita sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa mencuci tangan dan juga anggota tubuh badan kita. Mudah-mudahan dengan setiap disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah tidak mustahil suatu hari nanti kita akan berjaya untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita akan membawa topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bualkan, sama-sama kita mendapatkan jawapannya. Dan insya-Allah pada pagi ini di dalam madah akhlak kita akan sama-sama mendalami satu tajuk berkaitan dengan hati kering. Ada pula hati kering. Adakah juga di situ terdapatnya hati basah? InsyaAllah untuk mendapatkan jawapan-jawapannya bersama dengan kita pada pagi ini, salah seorang ahli panel yang cukup terkenal, otai di dalam, orang kata apa, otai sebagai otai di dalam program-program agama, tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sentiasa ceria Ustaz. Tengok muka Ustaz pun bersinar-sinar dan sudah pun bersedia untuk menerima persoalan-persoalan daripada penonton, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz
TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik, soalan-soalan yang cukup tepat dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, kita akan ajukan kepada yang berbahagia Ustaz untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan jawapannya insya-Allah. Jadi seperti biasa sebagai permulaannya Ustaz, kita sama-sama saya sudah pasti saya dan juga sidang penonton semua ingin mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hati kering ni dan adakah hati basah tu Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Da'i Luqman kita. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih kepada semua penonton lah yang dalam Facebook pun dia tulis rindu saya nak jumpa saya kan. Okey, terima kasih. Salam ceria, salam bahagia semua. Hari ini kita bercerita tentang topik hati kering kan. Hati kering tak jumpa dalam Quran, dalam hadis dia tak sebut hati kering, tak ada kan. Tapi dalam Quran ada bermacam-macam jenis hati disebutnya. Antaranya adalah hati buta. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidak yang buta itu bukan pandangan mata mereka, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi yang buta itu ialah hati-hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka. Jadi tuan guna istilah buta hati ataupun hati buta. Lagi hati yang ada penyakit. Oh, penyakit teruk ni, kronik lah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakitnya. Lagi summa qasat qulubukum. Summa qasat qulubukum itu hati mereka keras. Keras, degil, tak dengar cakap. Ini orang hati orang Yahudi lah ni. Yang Zionis ni. Apa lagi? Disebut hati yang tak cuba nak memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Dia tak mau faham ya. Lagi ada lagi hati yang sihat. Illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang sihat, hati yang sejahtera. Ada lagi, ada yang hati mati pun ada. Lagi ada yang hati yang khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala tutup hati mereka. Jadi yang ni tak dengar apa ceritalah, tutup terus. Tak dapat hidayah dah, walaupun dia berkawan dengan ustaz ke, berkawan dengan mufti ke. Memang dah tertutup dah pintu hati dia. Jadi apakah dimaksudkan hati kering? Hati kering ni sebenarnya kalau kita lihat, hati yang kadang-kadang orang kata hati degil, hati kering kan, hati ketegak, hati yang tak mau dengar cakap orang. Jadi sebenarnya hati kering ni istilahnya banyak macam. Bergantung pada situasi. Kefahamannya berbagai-bagai. Hati kering ni, nak kata apa, katalah. Kata orang Penang kan, nak kata apa, katalah. Aku peduli apa. Macam tu kan. Itu hati kering tu. Tapi dia bukan jahat. Katakanlah saya berdakwah, katakanlah. Ataupun siapa-siapa lah berubah jadi baik. Contoh kan, berubah jadi baik. Sejak bila jadi ustazah ni? Kan kita pun jadi lemah, malah dah nak kata apa, katalah. Yang penting aku jadi baik, aku nak ajak hang jadi baik juga. Itu hati kering lah, nak kata apa, katalah. Tapi kadang-kadang ada juga hati kering ni hati yang jahat. Ada hati kering hati yang baik. So kita kena bezakan hati kering ni apa situasinya. Dia bergantung pada keadaan. Ya? Jadi kalau hati kering ni kadang-kadang macam mak rempit. Ada setengah-setengah tu hati kering. Dia boleh merempit. Walaupun dah kena tangkap banyak kali. Walaupun dia dah lihat dah ada kawan tergolek. Kawan dia tergolek. Kaki tergantung kat divider. Ada yang masuk hospital. OKU. Lumpuh stroke. Ada yang mati terus. Tapi dia tetap juga teruskan perjuangan dia. Di jalan yang lurus. Sebab apa? Hati dah kering. Dulu apa nak kata apa? Katalah. Tapi aku nak rempit juga contoh. Jadi ada yang hati yang kering yang bagus. Ada hati kering yang tak bagus. Jadi kita kena bezakan kan. Itulah maksudnya hati kering Da'i Luqman. InsyaAllah. Jadi hati kering bermaksud hati yang dah tak terima dah. Apa-apa saja dugaan ke, cakap orang ke, dia tak menerima Ustaz. Jadi insyaAllah sudah betul sekalian. Dan juga Ustaz telah pun menyebutkan kepada kita tentang jenis-jenis hati yang disebutkan dalam Al-Quran. Iaitu hati buta, hati sakit, hati keras, hati yang tak mahu memahami, hati sihat, hati mati dan juga hati yang telah ditutup. Jadi mudah-mudahan mendapat permulaan ini kita mendapat sedikit gambaran awal apa sebenarnya yang kita akan sama-sama bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan penanya soalan kita. Boleh Ustaz? Boleh. Insya-Allah. Soalan pertama daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga tanya Ustaz. Hati kering mempunyai dua sisi. Yang pertama, kita harus kental dengan tohmahan negatif orang sekeliling dalam usaha kita melakukan perkara yang dituntut Islam. Dan satu sisi lain,
kita harus terima nasihat positif dari orang sekeliling dalam usaha memperbaiki diri. Soalan saya, bagaimanakah Islam mengajar kita untuk mengimbangi kedua-dua sisi ini? Terima kasih atas pencerahan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Intan Zurina. Bagus soalan pagi-pagi ni kan. Bila sebut tentang hati kering dan dikaitkan dengan ada dua keadaan. Saya sebutkan dua keadaan tadi kan. Satu, Intan sebut tentang mesti kental dengan tomahan negatif kan. Orang cakap apa-apalah. Sejak boleh jadi ustazah contoh, jadi dah balik umrah ke balik Mekah dah pakai tutup lituk kan. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang kita kena bezakan. Kena tahu yang mana satu tomahan, perli, sinis, dan yang mana satu nasihat. Kalau dia nasihat, walaupun dia tak betul, walaupun dia pun orang kata apa, orangnya taklah sebaik kita contohlah kan. Kita rasa kita baik tu salah sebenarnya. Tapi katalah kita di situasi dia lagi teruklah contoh. Tapi dia nasihat betul. Dia nasihat betul. Kadang-kadang orang macam tu nasihatnya betul. Maka ambillah nasihat dia. Apa salahnya? Kita jangan tengok orang, tengok apa dia cakap. Itu betul. La tanzur ila man qal. Jangan kamu lihat siapa bercakap. Unzur ila ma qal. Apa dia cakap. So bila kita dalam keadaan begini, macam mana nak imbang? Pertama, Intan Zurina kena bezakan yang mana satu tomahan, perli kita, kutub kita, yang tak ada makna, yang mana satu lagi nasihat. Dan kalau kita tak tahu nak beza, rujuk pada mereka yang pakar ataupun lebih arif. Jadi ingatlah, kalau ada orang, dia berkata buruk kepada kita. Berkata buruk, macam-macam lah. Padahal kita tak pernah usik kehidupan dia, kita tak pernah buat buruk macam dia cakap tadi, itu pertanda bahawa hidup kita lebih baik dari dia. Maka janganlah kita terasa apa-apa, buat hati kering je lah. Jangan kita mengamukkan masuk Facebook, kita ayalah buat hati kering je. Itu hati kering bagus tu. Jadi sebab kita tak pernah usik kehidupan dia. Dan kita tak pernah buat apa dia cakap. Jadi buat tak tahu, buat bodoh je lah. Itu hati kering tu, buat bodoh tu. Satu lagi, kalau orang bagi nasihat pada kita kan, maka jangan pernah berhenti mendengar nasihat. Walaupun orang tu, katalah kita lihat, kita rajin ke surau ke masjid kan, dia tak pernah pun, tapi dia nasihat dia bagus. Maka jangan pernah berhenti mendengar nasihat, walaupun daripada orang tadi, yang kita rasa dia tu bawah daripada kita. Sebab hati akan buta bila dia berhenti mendengar nasihat. Hati akan buta bila mana telinga kehilangan nasihat. Sebab agama itu disebut ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, saling nasihat menasihati. Jadi dalam hidup kita ni, Tuhan kata apa? Dalam surah yang paling pendek lah, ya, surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Apa maksud berpesan-pesan? Nasihat-nasihatilah. Jadi hidup kita ni tidak akan rugi kalau kita dengar nasihat. Ataupun kita nasihatkan orang. Jadi dalam kehidupan ni kena seimbangkan. Kalau orang tu, dia macam puli kita tapi ada unsur-unsur nasihat, ambil nasihat dia. Sebab kalau tuan-tuan lihat dalam kitab-kitab tasawuf, kita nak muhasabah diri, salah satunya mesti ada dua benda, Da'i Luqman, ya. Tuan-tuan semua, ada dua benda. Kita nak muhasabah diri, yang pertama, kita kena dengar apa musuh kita cakap. Ustaz? Kena dengar musuh, Ustaz? Musuh. Orang yang dengki kat kita ke, orang tak seronok kita dengar apa dia cakap. Sebab apa dia cakap tu kadang-kadang betul. Oh, gini patutlah aku ni kurang senyum contohnya kan. Tengok muka masa mencuka, kita pun nak marah. Padahal memang muka kita tak pernah senyum. So, kita boleh koreksi diri, muhasabah diri dengan sebab perkataan daripada orang yang tak sukakan kita. Walaupun tak musuh lah, tapi tak suka kita pun tak suka dia. Tapi dia cakap betul. Yang keduanya ialah daripada orang yang sukakan kita ataupun guru kita. Dia cakap tu mungkin betul dan kita boleh ambil buat pengajaran.
InsyaAllah itulah cara untuk kita muhasabah diri, iaitu kita dengar daripada musuh kita dan juga orang yang suka juga cinta pada kita. Itu kita akan mendapat pengajaran dan juga cara untuk kita mengkoreksikan diri kita, insyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari Intan Zurina sebentar tadi. Jadi kita nak bertanya lagi kepada Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik berkaitan dengan hati kering. Jadi sedang betul sekalian, saya tahu ada di antara kita yang bila mana menonton dan juga menyaksikan rancangan Tanyalah Ustaz ini, ada orang kata apa, suara-suara luar tu yang mengatakan bahawa tak payahlah tengok rancangan-rancangan macam ni kan, jom sama-sama kita tengok drama Korea dan sebagainya. Jadi inilah peluangnya untuk kita menunjukkan hati kering kita, untuk kita nak menangkis anasir-anasir negatif daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan bila mana kita dapat menangkis ni, sentiasa menarik positiviti di dalam diri kita, insya-Allah hidup kita akan sentiasa merasakan kebahagiaan, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita kembali untuk membincangkan topik ini. Jadi kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini daripada Brunei, Indonesia, Singapura sebagainya, ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan kita menekan butang kongsi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan daripada video yang kita saksikan pada pagi ini akan menjadi salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala kita untuk bertemu dengan Allah SWT kelak, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada saat ini, iaitu daripada salah seorang penanya setia kita, iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan juga Ustaz Fauzi Mustafa. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Dah ambil vaksin dah? Ya. Dah divaksinasi dah kah? Belum dipanggil lagi. Belum dipanggil lagi, Da'i. Belum lagi. Insya-Allah dah daftar dah lama tapi belum sampai masih panggil lagi lah. Jadi ni soalan saya begini, silakan Ustaz, ya. Soalan saya beginilah Ustaz, bagaimana Ustaz sebut tadi mengenai hati kering ni. Hati orang yang kalau kita cakap pun dia dah tak masuk dah. Dia kadang dia buat tak tahu, dia buat kata dia buat sadin ya Ustaz ya. Apa nak kata filah aku peduli apa. Jadi kadang-kadang contohlah, saya pernah bercakap dengan salah seorang mak rempit lah Ustaz. Jadi saya kata kalau motor tu tayar di dua, gunalah dua-dua. Janganlah guna satu je, bahaya. Jadi dia kata, Allah pakcik, kami ini nak mati di jalan yang lurus pakcik. Jadi itu jawapan dia. Jadi soalan saya Ustaz, adakah ini juga dikatakan sebagai hati kering ke bagaimana Ustaz? Kerana apa perbuatan yang dia lakukan tu nampak membahayakan diri dia. Sedangkan ayat Quran ada sebut jangan campakkan diri dalam kebinasaan Ustaz. Apakah ini dianggap sebagai kering ke ataupun hati kering ke atau hati yang dah mati ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan yang cukup menarik Ustaz. Berkaitan dengan mak rempit Ustaz. Ustaz pun dah tarik tadi berkaitan dengan mak rempit tu. Mereka ni macam dah seolah-olah tak apalah nak mati di jalan Allah kata mereka tu je Ustaz. Jadi Ustaz, antara dua, adakah ini bermaksud mereka ni hati kering ke ataupun mereka ni hati yang dah mati Ustaz? Silakan. Ya. Saya sebutkan pada awal tadi memang tidak ada istilah hati kering dalam Quran dalam hadis ya. Tapi kalau kering tu, kalau pokok dah kering, artinya pokok tu dah mati. Kan? Daun tu dah kering, daun tu dah mati lah. Jadi artinya sama dengan hati dah mati. Cakaplah apa pun dia takkan dengar lah. Jadi kadang-kadang orang macam ni Da'i Luqman dan juga Haji Omar, kadang-kadang kalau dia fokus pada mak rempit contohnya, mak rempit yang tadilah hati kering, kadang-kadang mereka dah masuk elemen lain dah. Elemen lain dah makan benda lain dah. Dah hisap benda lain tu jadi hati kering tu. Jadi mereka tak ingat mati dah. Jadi bila tak ingat mati, hati kering, cakaplah apa pun
Cakaplah apa pun tak guna dah. Sampai kadang-kadang pihak-pihak berkuasa, pihak jawatan agama dah bawa pergi ke bilik mayat, bawa pergi ke kubur, pun kering juga. Dia tak berubah dah. Sebab kadang-kadang itulah dunia dia, saya kata dunia dia. Tapi ingat, dia akan berubah juga. Sampai masa manusia ni, sampai satu level usia dia akan berubah. Dia akan berubah. Takkan ada umur 50 tahun nak rempit lagi. 60 tahun dah malu dah pada cucu contoh kan. Jadi dia akan berubah juga. Tapi apa yang patut kita buat? Kita jangan kutuk dia. Doakan dia. Doakan dia, ya Allah, berilah hidayah kepada dia, ya Allah. Mudah-mudahan dia akan berubah jadi manusia berguna, ya Allah. Saya jumpa seorang kawan lah. Dulu dia orang selebriti yang artis yang terkenal lah. Tapi dia boleh berubah jadi orang yang muslimah. Dia muslim yang hebat. Jadi salah satu, dia kata, saya tanya macam mana berubah? Dia kata dengan sebab doa seorang makcik. Doa seorang makcik. Dia tengok kawan ni berlakon, dia kata menyampah betul lah. Aku tengok kau berlakon ni, ya Allah, menyampah. Dengan dedas ini, dia kata, makcik tu angkat tangan. Di rumah dia, bukan depan tempat yang buat penggambaran filem tu. Dia doa. Mah kebun doa makcik tu, dia berubah. Kemudian, satu hari dia buat forum dengan saya lah. Jadi, makcik tu datang. Dia kata, makcik seronok sebab makcik pernah berdoa satu kita dulu agar kau berubah. Jadi berubah sungguh. Dengan sebab itu, Haji Omar dan siapa sajalah kau tengok mak rempit ni memanglah kita segeram kan. Sebab dia blok kereta sana, blok jalan. Tapi angkat tangan doa, ya Allah, ya Tuhan, kau berilah hidayah kepada mereka. Ya Allah, jadi manusia berguna dan soleh, ya Allah. InsyaAllah. Mungkin dengan doa kita ikhlas, waktunya yang sesuai ketika itu, makbul doa kita mustajab, diubah jadi manusia yang hati basah pula. Mudah menangis, mudah cair dan sebagainya, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan menjawab persoalan Datuk Haji Omar. Jadi tidak ada masalah, yang penting kita teruskan berdoa, Ustaz. Ya. Sebab banyak, Ustaz, kisah-kisah berkaitan dengan orang yang pada asalnya nampak macam tak ada peluang nak berubah ni. Tapi akhirnya dengan kekuatan ataupun dengan kekuatan doa tersebut, maka seorang itu mampu untuk berubah. InsyaAllah, jom ayo sama-sama kita mendoakan kesejahteraan dan juga kebaikan buat saudara-saudara kita. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih kepada soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah istilah hati kering menggambarkan seseorang yang bersikap terlalu degil, tidak mempunyai belas kasihan dan kejam? Apakah pengalaman dan faktor hidup seseorang itu boleh membentuk diri bersikap hati kering? Apakah kebaikan hati kering boleh menjadikan seseorang itu cekal menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Dua soalan yang menarik, Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Da'i. Dan juga terima kasih yang menonton yang bertanya tadi ya. Nur Dahlia, cantik nama bunga kan? Dahlia. Dahlia yang bercahaya. Okey, bila dia sebut tentang degil, tak ada belas kasihan dan sebagainya. Sebenarnya saya kata pada awal tadi bahawa hati kering ini banyak makna. Melihat kepada situasi dan keadaan orang tertentulah, orang tersebut dan persekitarannya. Barangkali dia sesuai dengan degil. Barangkali ada satu tempat sesuai dengan degil, berani tak bertempat, saya sebut macam Mak Rampit kan. Degil, berani tak bertempat, ya, dan sebagainya. Walaupun saya sebut pada awal tadi, dah orang kawan-kawan dah mati dah semua, dia masih hidup, dia tetap juga nak merempit. Ya. Okey, tak apa. Itu yang degil. Ya. Kadang-kadang ada juga hati kering ni tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan ni memang sebab marah punya pasal, sampai tak ada belas kasihan. Dia boleh bunuh anak dia, dia boleh bunuh bini dia, boleh dera macam-macam lah. Sampai peringkat kalau Da'i masih ingat lagi satu ketika dahulu, viral tentang seekor kucing yang mencuri ikan di sebuah restoran. Lalu dia dipotong tangan yang dua depan tu. Memang dipotong sampai ke, kalau kita siku lah, potong sampai tak boleh gerak kucing tu. Dah lah, tak lah kawan tu. Dalam keadaan sakit dan sebagainya. Sehinggalah ada seorang manusia yang berhati basah. Berhati mulia. Jadi orang tu dah potong, geram sangat, hati kering, tak fikir binatang. Memang makanan dia ikan. So kenapa kita nak marah? Dia pun bukan curi banyak pun, seekor je. Seekor je. Jadi barangkali niat sedekah dah dapat pahala, tapi orang ni hati kering betul. Dia tak fikir pahala, dia tak fikir kucing tu tak ada akal dan sebagainya, dia potong. Jumpa pula oleh seorang yang hatinya mulia, berhati basah lah, ya, hati basah, hati mulia. Bawa ke rumah, dia rawat, dia berminyak gamat dan sebagainya. Akhirnya kucing sebut sihat walafiat, cantik sekarang, dia panggil apa? Hero. Nama Hero. Hero, nama kucing tu Hero. Saya tengok, saya kadang sedih tengok, tapi dah seronok balik. Sebab kucing dah sihat dan sebagainya, boleh bermain ceria. Ya.
Jadi itu manusia yang hatinya tidak ada belas kasihan. Hati kering tak ada belas kasihan. Itulah manusia tadi. Kadang-kadang ada juga hati kering ni, letih dah Ustaz. Penat dah Ustaz. Saya dah tak larat dah. Itu hati kering tak larat dah. Dia kata apa? Saya dah ajak dah suruh dah tazkirah dah nasihat dah. Ajak tapi tak solat juga, tapi tak tahu aurat juga. Ikut hang lah nak buat apa-apa, malah nak komen dah. Malah nak beritahu dah. Tak ada emosi dah. Jadi hati kering juga. Surrender dah. Ada orang hati kering dah tak larat Ustaz, saya dah turun naik kok dah Ustaz, nak dapatkan hak saya, tapi tak ada keputusan sampai sekarang dah bertahun-tahun dah. Tak apa Ustaz, saya buat diri lah. Hati dia kering dah. Tak mau dah naik kok, tak mau dah pertahankan hak dia. Ada juga kadang-kadang hati kering ni, orang kata apa? Hatinya baik. Ya, kalau kita lihat macam kena ada kebaikan hati kering ni, kena ada. Macam orang Palestin lah contohnya. Orang Palestin hati dia kering lah. Walaupun orang ajak keluar dari Palestin ke apa, tak apa. Saya duduk ke Palestin juga. Tiap-tiap hari duduk dengar bom, tiap-tiap hari duduk dengar peluru, ya. Tiap-tiap hari duduk dengar tembakan, duduk dengar macam-macam lah. Jadi hati mereka dah lali dah. Lali dengan tembakan, lali dengan setiap-tiap hari ada orang mati syahid, lali dengan setiap-tiap hari ada orang luka parah, lali dah. Hati dah mereka dah kering sebab mereka tahu mereka dapat pahala jihad fi sabilillah, ya. Dan sebab itu hati kering ni kena ada kebaikan juga. Contohnya kebaikan hati kering ni macam nurse lah. Sekarang kan nak injek vaksin. Nak injek vaksin, ya. Kadang-kadang ada nurse dia kena hati kering. Nak injek tu, ya Allah, aduh sakit. Ada apa sabar. Hati kering. Nurse kan ada hati kering. Dia hati basah kan? Tak boleh. Ada siannya. Engkau ambil lah kesian tengok baby ni cucuk jarum siannya, ya Allah. Kan? Tak boleh, kena hati kering. Sebab dia tahu, beri kebaikan kepada pesakit. Ya? Guru-guru kena hati kering. Contohlah, kena hantar pendalaman, katakanlah. Jauh pendalaman. Dah naik kereta, lepas kereta berhenti pula. Naik perahu, lepas naik perahu berhenti pula. Naik apa? Gajah kan? Jauh pendalaman tu. Dia kena hati kering. Sebab apa? Niatnya aku nak sebarkan ilmu kepada rakyat Malaysia yang berada di pendalaman contohnya. Kena hati kering. Itulah kebaikan hati kering. Katalah bomba, pasukan bomba dan penyelamat. Kawan-kawan kita ramai barangkali yang melihat TLU, Tanyalah Ustaz pada pagi ni, kalangan bomba-bomba dan penyelamat, ya. So mereka kena hati kering juga. Nak selamatkan orang nak bunuh diri sekarang ni, subhanallah, ya. Bunuh diri tingkat 10 katakanlah. Bomba kena naik tingkat 11. Lepas tu dia kena ikatkan tali, dia kena turun ke tingkat 10. Dengan tali-tali tu, dia kena tolak yang nak bunuh diri. So entah-entah dia boleh fikir tu, putus tali aku jatuh. Yang bunuh diri tu tak tahu, aku jatuh pula kan. So inilah nak beritanya, kadang-kadang ada kebaikan hati kering. Tak fikir dah, aku fikir nak selamatkan nyawa dia. Dia tak fikir anak bini kat rumah, kalau aku terjatuh ni kan putus tali. Ya, kena ada hati kering, kebaikan hati kering. Begitu juga polis ni kan, kena ada hati kering juga. So kadang-kadang ada kebaikan hati kering, ada keburukan hati kering ni. Melihat kepada situasi dan keadaan dan siapakah orang tersebut. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian. Jadi hati kering ni bukanlah kita boleh tengok daripada sisi kekejaman sebagainya, tapi hati kering ini juga kadang-kadang mampu untuk menjadi penyelamat juga. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, banyak lagi persoalan yang kita nak jawab ni, Ustaz. Jadi sebelum tu kita nak berhenti untuk berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama dengan kami di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik berkaitan dengan hati kering. Jadi sedang betul sekalian, di dalam tempoh sejam kita sudah bercakap langsung pada pagi ini, kita sudah pun mengetahui bahawa sebenarnya hati kering ni bukan semuanya negatif, ada juga sisi positifnya. Jadi ayo sama-sama kita membina sedikit juga hati kering, tetapi di dalam sisi yang positif. Sebab apa? Ianya penting juga dalam kehidupan kita bagi menjamin keselamatan dan juga
perlindungan kita bersama, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk mengirim terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan kepada sidang penonton, jangan lupa untuk melaksanakan tugas anda untuk menekan butang suka, dan jangan lupa untuk kita sama-sama sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita pada saat ini, sekali lagi kita ada pemanggil talian, iaitu daripada Ibu Supina Yusof kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Da'i dan Ustaz? Alhamdulillah, Ibu Supina. Apa khabar Ibu Supina kita? Alhamdulillah, sihat. Sudah ambil vaksinasi belum lagi? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat. Okey, silakan dengan soalan pagi ini. Ustaz, macam ni kan, adakah orang yang hati kering tu, dia membinasakan diri dia sendiri ataupun menzalimi diri sendiri? Dan macam mana Ustaz kita nak tahu yang kita ni, hati kita keras ke, kita ni baik ke, tak ke, macam mana kita nak tahu? Dan satu lagi, ada tak doa yang kita amalkan supaya kita ni satu hati yang lembut, yang basah, yang rasa zikrullah? InsyaAllah. Itu je soalan saya, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Supina Yusof kita di atas soalan yang diberikan. Jadi Ustaz, persoalannya itu berkaitan dengan bagaimana kita nak kenali hati kita ni di dalam status yang mana. Dan yang keduanya berkaitan dengan doa yang boleh dikongsikan untuk kita lembutkan hati kita. Silakan. Terima kasih Dan Lokman, terima kasih Ibu Supina, Ibu Supina. Dia ada banyak soalan, 3 soalan tak salah saya. Adakah orang berhati kering ni dia akan binasakan dirinya? Ya. Hati kering dia tak marah dengan cakap lain. Macam itulah orang nak bunuh diri contohnya. Hati kering tu. Hati kering dah nekat. Nekat tu, hati kering tu nekat. Kau mana kau nak bunuh diri? Walaupun isteri panggil abang, jangan terhujung. Yang ni pula anak pula ayah, kami sayang ayah. Nekat kering dah hati dah, terhujung juga. So orang hati kering ni memang kalau dah hati kering yang tak elok tu, dia boleh sampai peringkat membunuh dirinya, membinasakan dirinya. Memang betul. Ya? Yang kedua, macam kita nak kenal diri kita ni hati kering ke tidak kan? Baguslah Ibu Supina ni pagi-pagi nak kenal diri dah. Muhasabah diri. Itu sebab kita kena tengok, tanyalah ustaz kan pagi-pagi kan? So sebenarnya beginilah. Orang yang hati kering ni senang saja. Yang hati kering tak elok ni. Kita susah nak menangis. Susah nak menangis. Kalau susah nak menangis, dia tengoklah cerita apa pun, cerita drama sedih ke, tengok cerita apa ni, dia dengar cerita tentang anak yatim, kisah anak yatim yang diabaikan, dia dengar cerita tadi kucing kena potong kaki ke, dia dengar anak kecil kena buang tu sampah ke, dia tak rasa apa-apa. Apa lagi nak sedih, nak menangis, nak keluar air mata, sebab ke, tak, ini hatinya kering. Jadi nak kena hati kering macam itulah, nak kena hati kering. Ya. Kita tengok orang yang susah dari kita tak rasa apa-apa. Patutnya, ya Allah sedihnya, ya Allah kesiannya. Itu hati lembut. Jadi, kalau Puan Supina, Ibu Supina tadi, orangnya macam tadilah, tengok orang yang susah, kesian, itu hatinya lembut. Ya. Tapi kalau tak rasa kesian, pada muka, itu hati kering. Ya. Ada tak doa untuk melembutkan hati? Ya, memang ada. Ya. Yang diajarkan oleh guru saya, iaitu bacalah surah Toha ayat 1 hingga 5. Surah Toha ayat 1 hingga 5. Jadi Ibu Supina dan juga semua penonton-penonton ya yang menonton TLU Tanya Ustaz pada pagi ini boleh buka Quran surah Toha ayat 1 hingga 5, bacalah pertama bacalah pada hati, pada dada kita, yang kedua bacalah pada air untuk diberi minum. Pada kita ke, ada anak kita ke, suami kita ke hati kering, bagi dia minum. Sebab kenapa surah Toha ayat 1 hingga 5? Sebab dia ada kaitan dengan sejarah keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar ini pada awal paginya nak bunuh Nabi, pada petangnya dia Islam. Kan pada the same day, macam mana pelik sungguh. Tapi tengah-tengah itu ialah asbab dia mendengar Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah dan dia sendiri pula baca. Dia baca apa? Surah Toha ayat 1 hingga 5. Akhirnya dia berubah hatinya, tunjukkan aku di mana Muhammad bersembunyi. Maka ditunjukkan tempat Nabi bersembunyi. Akhirnya dia datang jumpa Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Jadi Islamlah Umar. Pada hari yang sama dia nak bunuh Rasulullah SAW. Jadi
ulama kata berdasarkan ayat ini boleh melembutkan hati seseorang ya, sebab Umar ada sejarahnya dengan ayat ini. Maka Ibu Supina boleh baca ayat ini dengan tartil, dengan tajwid, baca pada air, tiup pada air, bagi minumlah kepada siapa-siapa yang hatinya kering. InsyaAllah selalu buat, insyaAllah akan jadi lembutlah hatinya. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, surah Taha ayat 1 hingga 5 ni boleh dipraktikkan untuk kita bersama. Mungkin kita ada anak-anak yang nakal-nakal. Jadi juga mungkin juga ada suami yang degil, orang kata pakai tegak piang ni. Boleh untuk kita baca surah Taha ayat 1-5, bacakan dalam air dan kita berikan minum. Ini bukan air kita pakai bomoh apa, ini kita jampi untuk dengan keberkatan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjawab persoalan daripada Ibu Supinah kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita balik ke persoalan berikutnya daripada saudara Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang tidak mahu mendengar pandangan dan nasihat, adakah orang yang bersikap hati kering? Apakah akhlaknya ketika di media sosial akan suka melemparkan pandangan yang keras kerana merasakan kata-katanya itu benar dan perlu diterima oleh orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan menarik berkaitan dengan sifat sedikit segelintir daripada netizen kita ni Ustaz. Silakan. Ini bagus soalan saudara Adib ni pada pagi-pagi ni, sebab orang pagi-pagi ni dah mula nak tulis dalam medsos kan, dalam Facebook, dalam Instagram ya, dalam WhatsApp kan, kadang-kadang bila tulis tu kataannya kadang-kadang berbau dengan kata-kata yang menyakiti pembaca ya. Itulah antaranya hati kering. Hati kering ni ialah dia dengar tapi dia tak nak ikut. Dia dengar, dia baca orang komen tapi dia tak mau ikut. Jadi sebenarnya orang hati kering ni kadang-kadang dia suka menulis dalam medsos. Suka menulis dalam Facebook, suka menulis dalam Instagram. Ini kata-kata yang kadang-kadang kalau kita lihat dia tak kisah kena kecam pun. Lantak kau lah. Dia buat bodoh je, kena kecam macam-macam. Netizen kecam dia buat bodoh je. Dan ayatnya kadang-kadang ganas-ganas. Ayatnya kadang-kadang kasar-kasar. Ayatnya kadang-kadang ada kotor-kotor, ada mencarut lagi ya, dalam medsos ya, dan tidak ada adab biadab ya. Tapi orang macam ni dia hati kering, kita cakap apa pun dia tak kisah. Ini salah satu contoh. Sebab itu bila kita menulis dalam medsos, kita kena ingat jari kita ni ibarat macam mulut kita. Dia akan bawa dosa ataupun pahala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman, benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka telah berkata yang baik-baik, termasuk tulis yang baik-baik ataupun diam. Rasa tak ada apa nak tulis, tak payah tulis, duduk diam je. Ni kalau tulis maki orang tak payah tulis. Sebab dia mendatangkan dosa dan pahala. Dan disebut lagi al-mu'min, kata Nabi, laisa billa'an. Al-mu'min laisa billa'an. Orang mukmin bukan orang yang mengutuk orang. Orang mukmin bukan orang yang maki orang ataupun bukan orang yang mencela dan melaknat orang. Sebab itu bila kadang-kadang ada orang yang hati kering dia ada sifat-sifat takabur sikit ya. Sifat-sifat sombong, lantak kau lah nak kata apa, janji aku pertahankan statement aku ini. Sebab itu kadang-kadang kita kena lihat ya. Contohnya bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun dihantar oleh Allah SWT untuk jumpa Fir'aun. Macam mana lembutkan hati Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergi menghadap Fir'aun. Bukan Fir'aun menghadap dia orang. Nabi Allah Ta'ala arahkan perintah Musa dan Harun alaihi wasallam pergi menghadap Fir'aun. Lepas pergi menghadap kata apa? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Sebab bila kita cakap lembut, insya-Allah orang yang dengar tu akan lembut hati dia. Cahaya hati dia kan? So la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan Firaun tu berubah. Dapat peringatan, makin takut kepada Allah dan sebagainya. Sebab itu dalam penulisan kita di medsos, jangan tunjukkan, menampilkan diri sebagai ada identiti takabur, sombong ya. Biarlah kita tulis dengan tulisan-tulisan yang kadang-kadang sampai menusuk ke kalbu pembacanya. Sebab itu kadang-kadang bila orang komen, fikir banyak kali. Betul juga silap aku ni. Ayat aku ni tak betul. Maka jangan kita pertahankan statement kita. Delete lah. Ataupun minta maaf. Delete contohnya. Kalau saya tengok macam Mufti Fina kan, dia minta maaf. Alhamdulillah, seronok. Hebat. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sebenarnya saya sebut ya,
Sebab itu ilmu kita ni sikit je. Sebab itu bila kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam disebut dalam hadis, dia kata apa? Ilmu kita ni ibarat air yang ada pada paruh burung. Kebetulan dia naik kapal, perahu tu, burung tu datang, burung tu singgah, burung tu minum, ambil paruh, dengan paruh je air. Dia kata apa? Ilmu kita ibarat macam air dalam paruh burung, sikit je berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala yang seluas lautan. Jadi dengan sebab itu, mudah-mudahan ya, lepas hari ini kita berhati-hati bila menulis dalam Facebook, dalam Instagram, dalam medsos, supaya kita jadi orang baik, tulis yang baik-baik. Sebab orang baca, kalau tulis baik-baik, ini orang baik. Tulis yang ganas-ganas, ni orang ganas ni. Tulis orang yang biadab, ni biadab lah. Jadi tunjukkan kita ni orang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Itu adalah salah satu nasihat yang cukup berguna buat kita bersama dalam kita nak bermedia sosial, Ustaz. Iaitu kita perlulah beramal dengan hadis Nabi, sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, iaitu bercakaplah yang baik-baik, ataupun kalau kita tak tahu nak cakap apa dan yang baik, kita berdiam diri sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi sedang betul sekalian, Ustaz, kita nak berhenti berehat sejenak. Jadi jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga, di dalam menerusi majlis ilmu kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk sama-sama kita terus tambah dan tingkatkan lagi ilmu-ilmu kita. Seperti mana yang dikatakan oleh Bapak Ustaz tadi, bahawa ilmu kita ni hanyalah ibarat air dalam paruh seekor burung, nak dibandingkan dengan ilmu Allah SWT yang luas seluas lautan. Mudah-mudahan kita walaupun ada ilmu sedikit, kita mampu untuk sebarkan dan juga kita beramal dengannya. Itu sudah cukup untuk menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan hati kering pada pagi ini. Jom sama-sama kita berhati kering di dalam kita menepis anasir-anasir kata-kata yang kata jangan menonton rancangan yang Ustaz sebagainya. Mudah-mudahan sebab apa? Kita sebenarnya dengar ilmu pada pagi ini untuk kita nak memperbaiki diri kita, bukan untuk kita nak menunjukkan kehebatan dan juga betapa alimnya kita dalam ilmu ni. Jadi mudah-mudahan kita berjaya untuk menepis anasir-anasir tersebut, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, teruskan menghubungi kami di talian yang tertera di kaca televisyen sekiranya anda ada persoalan yang ingin diajukan kepada kami, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya, Ustaz. Daripada saudara Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah kedegilan segelintir masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi SOP dari pihak berwajib itu dianggap orang yang hati kering hingga bertambahnya kes penularan wabak virus ketika ini? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, tambahan juga Ustaz, ada juga segelintir daripada kalangan masyarakat kita ni yang memang mungkin selama ni mereka tidak pernah meninggalkan masjid surau, tetapi mereka ni berhati kering nak juga melanggar SOP yang telah pun digariskan oleh kementerian, Ustaz. Pandangan Ustaz. Terima kasih Da'i dan juga yang bertanya Al-Shal. Nama pun baguslah Al-Shal. Tentang masalah melanggar SOP. Inikah, adakah ini orang yang berhati kering? Sebenarnya sama juga orang yang berhati kering. Ya. Sebab SOP itu dibuat antaranya ialah untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Jadi antara SOP lah pakai mask. Kami dalam studio pakai mask. Walaupun tak ramai orang kan. So kalau pergi pasar raya pakailah mask. Sanitize lah tangan, ambil lah suhu. Itu mungkin SOP yang memang telah jelas. Jadi kalau kita pergi pasar raya tak pakai mask, itu hati kering. Kena penyakit, kenalah, lantak lah. Jadi dah ditakdirkan begitu. Sepatutnya kita mengelak dan kita kena jaga diri kita dan juga jaga ahli keluarga kita. So ini memang termasuk geng-geng hati kering. Ya. Termasuk jugalah kalau disekat ataupun dinasihatkan supaya dibataskan kepada individu beberapa orang saja pergi ke surau dan masjid. Ya. Itu pun juga satu SOP yang dibuat oleh pihak pemerintah
Jadi kalau kena sembahyang di rumah lah. Sebab itu kita pun suka sangat kalau masjid suruh dibuka ni. Walaupun tak sepenuhnya, kita boleh ikut macam Perlis. Negeri Perlis sudah buat SOP, boleh ikut kapasiti masjid jemaahnya, tapi jaga SOP. Masih jaga SOP lagi. So, pergi ke masjid, katalah jarak 1 meter kan, tapi penuh masjid 1 meter. Maka itu lebih baik sebenarnya kalau saya ingat Mufti pun dah ada keluarkan nyataan nak jadikan masjid sebagai tempat untuk rawat mental, kita benarkan pergi ke masjid boleh berawat mental. Sebab dah lama sangat orang tak pergi masjid, jadi kadang-kadang dia pun tak mengadu kat siapa dah. Sebab bila pergi masjid, kita akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab dia tahu ni masjid rumah Allah kan. Surah rumah Allah. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat ikut macam Perlis buat. Tapi tetap still jaga SOP. Ikut kapasiti masjid. Itu lebih baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi, walaupun kita ni hati sekeras mana, hati kering sebagaimanapun, hati jiwa rock sebagaimanapun, pastikan SOP kita terus patuhi. InsyaAllah. Mudah-mudahan bila mana kes penularan ini dah menurun, InsyaAllah kita akan kembali ke masjid seperti sedia kala, Ustaz. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekali, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, adakah apabila ada sifat hati kering boleh menjadikan seseorang itu pentingkan diri sendiri, iaitu selfish, tidak ada perasaan belas kasihan kepada manusia, haiwan atau makhluk? Dan soalan keduanya, adakah kerana tidak ada sifat kasih sayang dan hati kering ini akan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru, Ustaz. Dua soalan yang menarik, Ustaz. Silakan. Terima kasih Da'i. Daripada Anna Karnina. Macam nama lagu kan? Masya Allah. Lagu-lagu, Ustaz. Ya, betul. Dan juga semua penonton lah yang Ustaz pada pagi ni. Time COVID ni, ya, kita lihat sekarang ni memang ada insan yang akan, ada juga yang hati kering. Yang hati kering, dia memang pentingkan diri sendiri. Ya. Sebab itu sampai ada orang kena angkat bendera putih kan. Jadi satu sarana pula angkat bendera putih. Tak apalah. Sebagai satu simbolik bahawa ada rumah memerlukan bantuan. Ya. Tak kisahlah bantuan makanan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang tengok bendera putih pun dia tak rasa apa-apa. Ini betul selfish. Ya, apa yang nak tanya jiran tadi kan? Ada masalah apa? Dah dia tak tanya. Angkat bendera putih pun tak tanya juga. Ini memang selfish. Bukan jual ikan, tapi pentingkan diri sendiri. Allahu Akbar. Tak ada rasa nak bantu yang terjejas pendapatan mereka akibat pandemik COVID-19 ini. Saya pernah pergi satu tempat, Da'i Luqman dan juga orang perempuan, satu pansapuri, satu flat di mana suami meninggal. Isteri tak kerja. Dan ada 2 anak kecil, satu umur setahun, satu lagi umur 3 tahun, bayangkan. Ada orang nak ambil cakna, ada orang nak ambil tahu tentang jiran tadi. Suami dah meninggal, serangan jantung, ada ambil tahu, ada cukup makanan tak? Ada cukup lauk tak? Cukup beras tak? Susu anak, baby ada tak susu? Dia punya lampin pakai buang cukup tak? Gas di rumah penuh tak gas? Ada tanya. Ini masalah kita ni. Kalau kita tak tanya, memang kita selfish. Kita dah tahu dah kawan tu baru meninggal suami. Ada pula anak yatim 2 orang. Tapi kita buat bodoh je. Hati kering. Bukan sekadar hati kering. Selfish lagi. Penting diri sendiri. Jadi sebenarnya kita ni kadang ada orang bernasib baik. Alhamdulillah. Ya. Gaji tak terusik. Elang pun tak terusik. Subhanallah. Jadi duduk di rumah pula. Lagilah tak terusik. Minyak pun tak jalan pun semua. Tak terusik. Tapi tak fikir ada orang susah di luar sana. Yang sampai peringkat mental. Sampai peringkat bunuh diri. Ya. Sampai peringkat kemurungan. Berlaku penderaan dan sebagainya. Jadi bantulah. Biarlah kita ada rasa nak bantu insan lain yang terjejas pendapatan dan hidup mereka. Ya. Kadang ada orang dia tak rasa apa-apa. Dia cerita ni, dia dengar cerita ni tak rasa apa-apa. Tengok channel Ustaz, gitu. Tak rasa apa-apa. Itu juga ya hati kering. Hati kering. Saya tengok dalam TV3 juga. Di TV3 cerita tentang 1999. Ya. Tak silap saya tentang gelandangan. Ramai orang jadi gelandangan sekarang. Dulu menyewa. Tapi sebab ada kerja, boleh bayar sewa. Dah tak ada kerja, sewa tak boleh bayar, dia kena keluar. Duduk mana? Gelandangan. Gelandangan adalah ahli korporat, pihak yang bermurah hati bagi makanan. Dia katakan, ada orang bagi makanan, Alhamdulillah. Tak ada orang bagi, saya puasa lah. Dengan sebab itu, biarlah jadi masyarakat yang prihatin.
ambil tahu hal kejiranan, ambil tahu hal masyarakat, ya. Jangan kita pentingkan diri sendiri, ya. Dah penting diri sendiri, tabur fitnah pula. Tabur fitnah macam-macam. Jadi biarlah kita ni hidup macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun Rasulullah tak kaya, hidupnya macam sederhana, tapi dia tetap ambil berat tentang orang-orang sekitarnya. Okey, soalan tadi apa tentang rahmat dan kasih sayang. Cerita tentang rahmat kasih sayang ni memang betul lah. Orang yang hati kering, dia tak rasa apa-apa. Orang yang susah di sekitarnya, orang ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab disebut, ya, inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Ya, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya manusia yang jauh daripada rahmat Allah ialah manusia yang berhati kering. Al-qalbul qasi, hati keras. Mana hati kering lah. Tak rasa apa-apa, susah nak menangis, ya. Dan ingat, kalau kita dah hati kering, tengok orang susah tak rasa apa-apa. Kita tengok orang kelaparan, kita tak rasa sedih. Tengok orang nak bunuh diri, kita tak rasa nak menangis. Sebab simpati, kita bimbang takut ketika itu Allah Ta'ala cabut rahmat daripada dada kita. Artinya Tuhan cabut kasih sayang Allah Ta'ala daripada dada kita. La tunza'ur rahmah illa min syaqiyyin. Kalau dah dicabut rahmat, tanda kita orang celaka. Tanda kita orang celaka. Maknanya kita rasa bukan rasa, aku hebat pada muka dia, aku rasa hebat, aku cukup pendapatan, cukup gaji, cukup allowance. Engkau nak bunuh dia, bunuhlah. Kalau kita tak rasa apa-apa, kita bimbang masa tu, kita termasuk kategori orang-orang yang celaka, sebab Tuhan kata, Nabi sebut, tidak dicabut rahmat, melainkan daripada orang yang memang sudah kategorinya celaka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab itu, ada satu cerita bagaimana Aqra' bin Habis, ya. Aqra' bin Habis ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi tengah dukung Hasan ke Husain begitulah, ya. Nabi cium. Dia pun heran. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak. Seorang pun saya tak pernah cium. Seorang pun saya tak pernah kucup." Maka kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Siapa tak pernah menyayangi, dia tidak akan disayangi. Artinya Allah Ta'ala tak akan sayang kepada dia sebab dia tak sayang kepada makhluk. Maka berdasarkan hadis ini, marilah sama-sama, ya, kita cuba pada pagi ini jadikan kita manusia yang hatinya lembut, bukan hati kering, dan tidak pentingkan diri sendiri, sebab rahmat Allah Ta'ala hanya pergi kepada orang-orang yang berjiwa lembut ataupun orang yang berhati basah, yang bila melihat kesusahan lain, dia rasa dia nak bantu, dia rasa dia nak tolong. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, man la yarham, la yurham. Orang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ayuh, sama-sama seperti mana yang disarankan oleh Bapak Ustaz, sama-sama kita jangan jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita sama-sama membantulah orang-orang yang memerlukan di sekeliling kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil di saat ini, Tuan Haji Ismail kita. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Rukman dan Ustaz. Ya, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, sihat. Silakan soalan pagi ni. Okey, soalan saya tanya, apakah kesan kebaikan dan keburukan sifat seseorang hati kering dalam situasi sesebuah keluarga? Dan apa pandangan Islam mempunyai akhlak yang sedemikian? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail atas soalan yang diberikan. Jadi Ustaz, kesan ataupun kebaikan ataupun keburukan bagi seorang yang ada hati kering ni di dalam, orang kata apa, skop kekeluargaan ni Ustaz. Silakan. Terima kasih Tuan Ismail. Alhamdulillah, satu soalan yang bagus sebenarnya. Bila kita cerita tentang dalam keluarga lah, hati kering memang tak dapat elak pun. Kadang-kadang ada suami berhati kering, isteri berhati kering, ataupun anak-anak berhati kering, ya. Hati kering ni ialah hati yang orang kata apa ni, dia tak rasa apa-apalah. Contohlah kalau saya tengok isteri saya sendirilah, contohlah, dia macam menangis ke dia merajuk, saya tak rasa apa-apa, tak rasa nak pujuk. Itu hati kering juga. Ataupun hati kering, isteri marah-marah, dia tak nak masak. Itu hati kering juga tu. Lantak kalau makan apa pun, dia pun boikot, kan, mogok. Isteri mogok bahaya. Sekarang ni kedai-kedai pun SOP. So, kita mengharapkan isteri kita masak. So, ada isteri hati kering, ada suami hati kering, ada anak-anak hati kering, tak mau dengar nasihat, kering juga. Jadi sebenarnya dalam keluarga, bila hati kering, dia boleh akan hancur, rosak. Suami hati kering, dia boleh menghancurkan keluarga. Isteri pula berhati kering, dia boleh merosak ke rumah tangga. Anak-anak hati kering, dia akan merosakkan hubungan kekeluargaan. Jadi dengan sebab itu, pada pagi ini pastikan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, anak-anak pastikan kalau orang cakap, tolong dengar. Dan benda itu patut buat, tolong buat.
tunjukkan kita bukan berhati kering, sentiasa nak memberontak. Bukan begitu. Jadi kita orang yang patuh kepada pasangan hidup kita dan juga kepada ahli keluarga kita dengan cakap. Dengan cakap. Jadi kita ni kenalah berhati basah sikitlah dengan sesama ahli keluarga tadi. InsyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih atas jawapan berikan dan juga sidang betul sekalian, dengan berakhirnya daripada jawapan Ustaz sebentar tadi, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jadi sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di siaran di TV9. Sebentar saya lagi kita akan bincangkan lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan hati kering ini. Jadi sidang betul sekalian, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi di TV9, insya-Allah. Alhamdulillah sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa membicarakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita teladani dan sama-sama untuk kita fahami dan juga sama-sama untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ilmu pada pagi ini kita bicarakan berkaitan dengan hati kering. Kita sudah pun mengetahui bahawa hati kering ini ada sudut positifnya dan juga ada sudut negatifnya. Jadi pandai-pandailah ataupun kita perlulah bijaksana di dalam menilai, dalam sebab tu mana kita nak memiliki sifat hati kering ni, kita perlulah tahu untuk membezakan yang mana positif dan juga yang mana yang negatifnya, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz menerusi TV9 pada pagi ini. Jadi sekiranya sidang penonton sekalian ada persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda untuk sama-sama kita mendapatkan manfaatnya bersama, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita berada dengan persoalan berikutnya Ustaz. Yang daripada Puan Rahimah Saud daripada Facebook kita. Assalamualaikum Ustaz Fauzi, Da'i Cak Luqman dan juga kru-kru. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan pertama, isteri dan suami yang berhati kering lama-kelamaan akan menjurus ke arah goncangnya rumah tangga. Sekiranya seorang isteri berhati kering sanggup mempertahankan keadaan tersebut dan tidak boleh bertolak ansur, apakah tindakan yang suaminya patut lakukan? Jazakallahu khair Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, tambahan juga Ustaz. Di dalam kita nak mendidik anak-anak kita ni sebagai ibu ayah, perlukah memiliki hati kering Ustaz? Ya, terima kasih Da'i Cak Luqman. Masya-Allah, ada nama Cak Luqman. Dan juga semua penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Terima kasih Puan Rahimah yang bertanyakan soalan cukup bagus tentang rumah. Kita tak sentuh rumah tangga lagi kan. Okey, contoh tadi ada panggil seorang. Cerita bab rumah tangga, terutama suami isteri dan anak-anak ni memang dia boleh goncang sekiranya kita tidak kawal hati kering. Hati kering ni ada di mana-mana. Saya pun ada hati kering juga. Dah Cak Luqman ada hati kering juga kan. Tapi ada aspek positif, ada aspek negatif. So kalau isteri, contoh isteri kan, ada hati kering. Isteri hati kering dengan suami, maka apa perlu kita buat? Pertama, sekiranya hati kering tersebut hati yang memang orang kata apa, yang ke aspek yang negatif lah. Dia tak mau layan, tak mau masak apa semuanya. Yang pertama ialah tolong semak hubungan kita sebagai seorang suami dengan Allah SWT dulu. Mesti ada sebab. Puncanya apa? Tengok, isteri aku tak bagus hubungan dengan aku. Kita tengok balik, apakah hubungan aku dengan Allah Ta'ala bagus? Cek, oi semayang, syek lewat je semayang. Contoh kan, syek lewat, lepas semayang, syek lewat, semayang pun ikut dah je. Kain selai pun boleh semayang. Kain pelengkak je, baju tak pakai. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala ada masalah sikit, ada problem ya. Macam kita tidak cakna, maka isteri pun ada problem dengan kita juga. So, cek hubungan kita dengan Allah, kita ni taat ke tak taat kepada Allah. Cek adakah kita dah tarbiyah dah dia masalah tu. Kita dah didik ke belum masalah tersebut pada isteri kita. So, kita cek diri kita dulu, jangan main pukul je. Ya. Kemudian, katalah isteri kita dia hati kering sebab dia cerita masalah, dia kongsi masalah, kita tak nak dengar. So, silap kita. Dia hati kering. Kita cerita masalah kita, dia tak mau dengar. Dengarlah ni yang nak cerita. Abang masa ayang cerita, abang tak nak dengar. Kan? So, punca dia dengar. So kalau kongsi cerita lepas ni, tolong jadi pendengar yang baik. Dia luahkan perasaan, tolonglah jadi pendengar yang baik. Apa lagi ya? Bukan masalah dia, masalah kita sebenarnya. Kita yang mencetuskan
pandemik tersebut. Pandemik hati kering tu. Ya. So kalau isteri dah hilang rasa, dia akan jadi hati kering, susah kita ya. Sebab itu tengok apa masalah dia. Okey, satu. Kadang-kadang kita lihat suami pun kena ada hati kering juga. Contoh macam kita bincang tadi, kalau isteri berleter, suami kena jadi hati kering. Pada tahu. So janganlah jawab apa-apa, jangan jawablah. Apa jangan jawab, jangan cakap apa-apa, dia diam je. Lama-lama dia akan senyap sendiri. Dia tak ke mana pun. So sebab itu kena ada hati kering juga. Isteri ada hati kering sebab nak didik suami, betulkan suami. Suami pun kena ada hati kering juga ya, sebab nak layan isteri tadi tu yang berleter. Dan daripada tadi contohnya anak-anak kan. Anak-anak, mak bapak pun kena ada hati kering juga. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Tarbiyatul Aulad, kitab mendidik anak-anak, dia kata apa? Dia kata dalam mendidik anak-anak kita ni tegas. Tegas. Contoh kalau dia tak semayang, dia tak mau taat kepada Allah Ta'ala, kita boleh guna bermacam-macam cara dan kaedah. Salah satunya rotan. Boleh rotan. Sebab itu sunat mak ayah gantung rotan di dinding ataupun di tiang rumah. Bukan pedang, Ustaz. Bukan samurai, janganlah ya. Samurai pancung orang. Rotan saja ya. Sebab kalau dia tak semayang dan sebagainya, tunjuk je. Tak boleh apa-apa, tunjuk je. Bila dia degil juga, hati lagi kering, baru rotan. Rotan pun rotan yang mendidik, bukan rotan yang mensiapkan kulit. Mendidik. Apa lagi? Dia kata apa? Bukan sekadar rotan, dia kata apa? Boleh juga tarik telinga. Tarik telinga. Ni tarik telinga ni, degil ni. Contoh, telinga ni dengar tapi tak buat. Dengar tak buat. Dah banyak kali abang cakap. Buat. Tak buat juga. Telinga ni degil. Ni dengar dah ni, tarik. Boleh. Memang begitu. Boleh tarik telinga dalam Islam. So, kalau ayah, dia hatinya basah, kesian. Janganlah pukul dia sianya. Sampai bila tak jadi manusia? Dia akan jadi anak ni manja-manjakan, akhirnya jadi anak yang bukan manusia dah. Dia akan melawan dan haka kepada mak ayah nanti, satu ketika nanti, dan dia akan lawan kepada Allah SWT. So dalam bab mendidik anak-anak, mak ayah kena hati kering. Kena tegas dalam bab disiplin, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi betul Ustaz. Bila saya terimbau kembali kenangan dulu, bukan sekadar rotan, bukan sekadar getah paip, cili mulut pun pernah rasa. Disebabkan oleh tak pandai menjaga perkataan tu. Allah Akbar, itulah di antara salah satu. Kita pun sebagai ibu ayah perlu ada hati kering bila mana kita nak mendidik anak kita. Mudah-mudahan itu menjadi asbab anak-anak kita menjadi seorang insan yang berguna, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik persoalan berikutnya Ustaz. Daripada Puan Faizah Semaun. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah seorang wanita yang sinonim dengan sifat lemah lembut mempunyai hati kering dalam keadaan tertentu seperti mereka yang menceburi kerjaya lasak dan mencabar? Adakah ianya bertentangan dengan syariat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. #biar tahu jangan keru. Satu soalan menarik Ustaz. Silakan. So, hati kering yang kita bincang ini ialah hati kering positif lah. Ya? Dia memang kerjayanya perlukan hati kering. So, memang kita bukan cerita buat rumah tangga ni, kerjaya. So, kalau kerjaya nurse kita sebutkan tadi, kerjaya nurse, kena hati kering. Saya tidak boleh tengok anak dicocok dengan jarum, katalah. Tapi, dah awak kerja nurse, awak kena operate, awak kena tahu kena lah. Doktor pakar, kena hati kering. Doktor bedah, kena hati kering. Nak belah dada ni, bypass. Nak keluarkan jantung seketul tu, kena hati kering. Kalau kita, ya Allah matilah. Dah, kena hati kering. Sebab itu ilmu kita, masa itulah kita kena hati kering. Jangan duk kesian belah sangat. Yang penting ialah dia sihat dan dia pulih lepas ni. Dia sembuh. Jadi memang kena orang perempuan yang berkerjaya, berkarier dengan kerja tertentu, kena ada hati kering. Macam juga katalah perempuan kerja bomba, penyelamat kan. Kena hati kering. Memang ada wanita kerja bomba pun ada. Kena ada hati kering. Dengan sebab itu tak ada masalah. Silakanlah berhati kering. Sekiranya itu tuntutan kerjaya anda sebagai seorang wanita. InsyaAllah. Jadi kalau itu adalah tuntutan kerjaya, tidak ada masalah Ustaz untuk berhati. Dan kena sebenarnya berhati kering. Kalau tak, doktor takut nak bypass tu, kalau kesian, maka tak terubat. Asalkan matlamatnya kebaikan. Silakan. InsyaAllah. Tidak bertentangan. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada yang bertanya sebentar tadi. Ustaz, satu persoalan Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, persoalan ni cukup menarik dengan situasi kita pada zaman sekarang. Jadi Ustaz, sebelum tu kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana sidang betul sekalian. Terus kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan hati kering, dan juga mudah-mudahan di sebalik kita membincangkan hati kering, sama-sama juga kita mendoakan agar hati kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan kebahagiaan buat kita bersama. Jadi saudara-saudara sekalian, sedar tak sedar kita sudah pun memasuki segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Jadi Ustaz, satu soalan Ustaz yang saya kata tadi saya nak tanya Ustaz tu, berkaitan dengan Ustaz cabaran sebagai seorang pendakwah, Ustaz. Kita tahu bahawa kadang bila kita nak menyampaikan satu kebaikan ni, semakin hebat cabaran dan juga ujiannya. Dan kita juga tahu bahawa Nabi SAW sendiri berhati kering bila mana mendapat kecaman dan sebagainya. Jadi Ustaz, pandangan Ustaz dan juga nasihat Ustaz untuk pendakwah-pendakwah muda pada zaman sekarang ni yang ingin memiliki hati kering seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu dilakukan? Silakan. Satu, berhati kering dalam berdakwah. Yang kedua, menegakkan kebenaran. Sebab itu bila kita sembang tadi, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah pun ada tawaran-tawaran yang cuba nak menyekat dan menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ditawarkan dengan kuasa. Muhammad pun apa Muhammad? Kata orang musyrik Mekah. Pemimpin musyrik Mekah datang jumpa Nabi. Muhammad, kau nak apa? Kau nak kuasa, kami bagi kuasa pada kamu di Mekah. Kalau kamu nak harta, separuh harta di Mekah, kami bagi kat kamu, wahai Muhammad. Nak apa? Nak wanita, kami akan carikan wanita, perempuan cantik jelita, kami bagi kat kamu, wahai Muhammad. Asalkan kamu tinggalkan dakwah. Jangan berdakwah. Jangan ajak kami sembah Allah. Nabi tolak. Seandainya mereka letakkan di tangan kanan aku matahari dan tangan kiriku bulan agar aku tinggalkan dakwah ni, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sehingga aku menang ataupun aku syahid. Jadi sebenarnya inilah prinsip yang perlu ada pada pendakwah. Kena berhati kering dalam dakwah mereka. Satu. Yang keduanya ialah ada satu lagi kisah Nabi berhati kering dalam dakwah ialah walaupun kita lihat sahabat-sahabat Nabi ni asalnya mereka pernah nak bunuh Nabi. Asalnya mereka pernah perang lawan Nabi. Asalnya mereka pernah bunuh anak Nabi. Pernah bunuh sahabat-sahabat Nabi. Tapi bila mana Nabi offer dakwah, Nabi berhati kering. Dalam arti kata, Nabi tak kenal balik. Oh, ini dia pernah bunuh orang kita ni. Kita bunuh dia balik. Tak. Ikrimah anak Abu Jahal, bila Nabi tawan kota Mekah, Nabi buka kota Mekah, Nabi takluk kota Mekah, Ikrimah lari dulu. Naik kuda lagi. Isterinya pun pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suami saya dah lari. Kamu nak bunuh dia ke? Tak bunuh. Mana Nabi hati kering. Kalau ikut, ni anak komander tentera Abu Jahal tu. Yang pernah bunuh orang Islam. Akhirnya pun datang balik. Nabi pesan kat sahabat-sahabat, jangan kamu cerita keburukan bapaknya Abu Jahal. Sebab yang akan kecil hatinya lah yang hidup, itu anaknya Ikrimah. So, dalam dakwah kena hati kering. Dalam banyak aspek ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang. Bapak nak bunuh dia. Lari. Nabi kata, jangan kau bertemu dengan bapak kamu. Mengelak. Akhirnya, tembung juga. Dia kena hati kering lah. Sebab dia terkorban, tak bapak terkorban. Akhirnya bapak dia terbunuh. Maka dalam dakwah, dalam gerakan Islam, kita kena berhati kering. Ada masa kena berhati kering. Untuk menegakkan agama. Jadi untuk menegakkan agama juga menegakkan kebenaran, perlu ada hati kering, insya-Allah. Seperti itu jugalah yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh frontliner kita, abang-abang polis kita, akak-akak nurse kita yang sekarang ni berjuang. Mereka pun hati kering, Ustaz. Walaupun hati kering. U-turn. Hati kering tu. Suruh U-turn tu, hati kering tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Jadi dalam kita menyebarluaskan ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudari Nur Farzana. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya, kalau orang-orang yang sudah berusia atau tua masih meninggalkan solat 5 waktu tanpa rasa berdosa atau bersalah ke atas dirinya, adakah itu tandanya hati mereka sudah kering? #biar tahu, jangan keliru, Ustaz. Okey. Masih Nur Fazana, bagus dia cakna orang tua dia. Sebenarnya memang kalau kita ada Quran sebut khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala telah mengkhatam, telah bertutup pintu hati dia. Saya bimbang takut umur 60 tahun ni, tuan dah tutup pintu hati. Bimbang yang tu saja, bimbang yang tu. Sebab dalam satu kitab, dipanggil kitab ni Al-Bahrud Dumu', Lautan Air Mata, Bahrud Dumu'. Disebut sebuah hadis menceritakan bahawa sesiapa yang umurnya dah sampai 40 tahun, tapi tak berubah. Masih lagi banyak kejahatan berbanding dengan kebaikan dia buat, artinya semayang dia tak buat apa semua. Masih lagi banyak kejahatan. Iblis akan berkata kepada orang ini, dia kata apa? Dia kata, aku tidak akan lepaskan kau selama-lama dah. Dan dia akan
kucup dia akan cium dahi orang tersebut. Maknanya iblis sayang dah. Oh, umur 40 tahun tak berubah. Betul umur 40 tahun kena berubah. Cari hidayah. So kalau dah 50 tahun dah telajak 10 tahun dah. So iblis dah bukan kata kucup dah. Dah peluk cium dah peluk dah. Pegang erat-erat dah. Aku takkan lepas dah. So kena berhati-hati siapa yang mendengar dah sampai masa 40 tahun kena berubah, 50 tahun lagilah kena berubah. Patutnya 50 tahun ni tempatnya kat masjid, kat surau dah ya. Quran bacaannya ya, tasbih dia punya hiburannya bukan lagi dengan benda-benda lara macam Pak Maun. Macam Pak Maun. Macam Pak Maun cerita Doremi ya. Masih lagi nak pergi ke naik kelab dan sebagainya itu tak betul tu. Ya kena berubahlah insya-Allah. Insya-Allah. Jadi umur 40 itu sudah menjadi salah satu tanda aras untuk kita berubah. Sebagai orang yang masih lagi belum berubah sebab takut kena kucup dengan iblis Ustaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi insya-Allah kita nak balik ke persoalan berikutnya Ustaz. Daripada Ibu Hana Wanci kita. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Ustaz. Bagaimanakah untuk membuang sifat mazmumah pada diri seseorang itu? Adakah kerana ada sifat hati kering ini banyak berlakunya penderaan fizikal dan mental pada kanak-kanak, ibu bapa dan kaum wanita? Mohon penjawab Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Daim. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Ini berkaitan dengan keganasan rumah tangga yang berlaku pada sekarang Ustaz. Dia sebut tentang sifat mazmumah ya. Memang sifat mazmumah ni banyak. Sifat mazmumah ni memang kena buanglah. Ganti dengan sifat mahmudah, sifat yang mulia. Mazmumah tu yang keji, yang tercela. Mahmudah yang terpuji ya. Pertama kalau kita riak, contoh ni mazmumah. Riak ni ialah kita nak menunjuk kepada orang amal ibadah kita, gantikanlah dengan ikhlas. Elakkan niat nak menunjuk kepada orang, nak pujian manusia. Biarlah kita buat, kalau boleh, amal sunat tu diam-diam. Jangan cerita kat orang. Zikir banyak hari ni, kena sunat malam tadi, berapa rakaat. Jangan cerita kat orang. Ya. Yang kedua, kalau ujub. Ujub ni ialah kita rasa syok diri, kita rasa hebat. Sebabkan amalan kita rasa hebat. Engkau masuk syurga. Mana ada. Aku tengok semayang duha 12 rakaat. Engkau 2 rakaat, mana ada syurga. So, sandarkan nikmat kita dapat buat ibadah tu kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita boleh buat ibadah, kita tak boleh buat ibadah. So, sandarkan nikmat itu kepada Allah SWT ya. Dan cuba akui kelebihan orang lain. Ni ujuk ni. Cuba akui kelebihan orang lain ya. Terimalah nasihat daripada orang lain juga. Walau kita tak rasa kita perasaan kita sok sendiri ya, kita hebat. Takabur. Takabur ni kita kena baca Quran. Tengok cerita orang sombong-sombong dalam Quran. Fir'aun, Qarun, semua takabur. Semua tenggelam belaka ya. So, orang takabur ni jangan nak sombong apa. Dia sombong diri dia. Asal usul dia ada aimani. Kembali kepada tanah. Sombong buat apa? Okey. Apa lagi? Hasad dengki. Hasad dengki dia makan pahala kita. Buat apa hasad dengki? So, kita kena tukar sifat mazmumah pada sifat mahmudah. Cerita buat hati kering nanti sama juga hati kering tu. Hati kering kenalah kita kena tukar. Jangan sampai mendera siapa-siapa. Saya sebut ni, orang yang hati kering ni dia suka mendera. Kalau hati kering tak baiklah. Dan orang yang suka mendera ni hati kering. Dia tak fikir kalau sebab itu dalam Quran, dalam mendidik anak-anak, contohnya kalau anak tu dah kena pukul, dia kata Allah tolong, ya Allah jangan pukul lagi. Jangan pukul dah. Tak boleh buat tanah. Sebab anak tu dah minta simpati. So masa itulah kita kena ada hati yang lembut. Okey, stop. Kan apa cakap tadi kan? Nak kena pukul sakit. So kena ada hati yang basah, hati lembut. Sebab bila hati kering, dia akan suka melakukan sesuatu yang ganas. Dia tak ada rasa dah. Sampai pekat dia boleh membunuh. Kata mendera, boleh membunuh sesiapa saja yang ada di hadapannya. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita ni boleh Ustaz ada hati kering, tapi hati kering yang negatif, yang bersifat mazmumah ni perlulah kita hindari. Yang kes yang masuk anak kucing dalam mesin dobi. Mesin masuk dobi tu. Tak ada rasa langsung. Tak rasa masalah. Dia seronok ambil anak kucing masuk dalam mesin dobi. Dia tekan on. Pusing kawan tu. Masya Allah. Sampai mati ya? Itulah orang kata apa, bila mana dah terlebih ekstrimnya hati kering ke arah negatif tu akan menyebabkan timbulnya kekejaman dan juga kezaliman sebegitu. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita balik mungkin persoalan terakhir kita untuk episod kali ini, iaitu daripada Puan Nur Hayati Ismail kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dapat kita huraikan dari sudut pandang positif dan negatifnya seseorang yang hati kering? Kerana sesungguhnya pasti ada sesuatu yang dapat kita ambil pengajaran tentang baik buruknya sifat yang ada pada manusia itu. Daripada Kak Yat, Bandar Tasik Putih, Rawang, Selangor. Ustaz. Satu baik Ustaz. Ya. Ini juga boleh dijadikan Ustaz sebagai rumusan Ustaz perbincangan kita pada ini. Apa yang kita dapat daripada perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan hati kering Ustaz? Silakan. Sebab itu sebelum kita menghukum ataupun menilai seseorang, kita kena nilai dulu.
kedudukan hati kering tadi tu. Bila kita nilai hati kering ni positif ke negatif, barulah kita ambil tindakan yang sewajarnya. Kalau kita fikir, ini hati kering yang positif. Macam tadi kan, letteran isteri. Letteran isteri adalah positif sebenarnya. So, kita kena take positif juga. Nanti kita mendengar, kena hati kering juga lah. Dengar je, tak apa. Lama-lama, dia akan rasa sayang. Sebab tu saya tengok contohlah kadang-kadang kita lihat satu benda yang biar betul ni jahat ni, gajah. Anak dia lahir, dia akan sepak anak dia. Dia tendang anak dia. Kita fikir jahatnya gajah ni, rupa-rupa tidak. Bila anaknya jatuh, anaknya diam, dia akan sepak supaya nak bangunkan balik anak dia. Degupan jantungnya berfungsi balik. Degupan jantung tadi tu dia kena terajang, dia kena sepak. Kemudian anak tu boleh menunjukkan pergerakan. Oh, saya kata begitu rupanya. So jangan kita judge the book by its cover saja ya. Contoh kan. So kita fikir dalam ini hati kering yang positif. Ini hati kering negatif. So kena nilai dengan penilaian yang cermat dan berhati-hati. Jangan kita terus terjah menunjukkan orang tu salah dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sedikit Ustaz sebagai penutup Ustaz, nasihat untuk orang yang memiliki hati kering yang negatif Ustaz. Okey, kita bimbang satu saja. Sebab saya baca tadi kan, tidak dicabut rahmat melainkan daripada orang yang celaka. Jadi kalau anda berhati kering ke arah yang negatif, suka mendera orang, tak rasa apa-apa kesusahan orang, tidak menangis di atas kesedihan orang lain, maka saya bimbang takut-takut kita sudah termasuk senarai hamba-hamba Allah yang sudah kategorinya celaka. Iaitu Tuhan tak pandang dah. Tuhan tak bagi apa-apa dah. Bila dah celaka ni maknanya Allah Ta'ala tak redha dah. Maka turunlah keburukan-keburukan pada kita yang kita rasa itu kebaikan, tapi sebenarnya satu keburukan kepada kita. Maka berhati-hatilah sebab ini janji dari Nabi SAW. Kita kalau kita sayang pada orang, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita, Tuhan lagi sayang kepada kita. Kita tunaikan satu hajat seorang hamba Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan 10 hajat kita di hari kiamat nanti. Malah di dunia pun Tuhan dah tunjukkan. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Kita sayang orang, Tuhan sayang kita. Kita simpati dengan orang, Tuhan simpati dengan kita. Kita maafkan orang, Tuhan ampunkan kita. So kita hidup kita ni bukan sekadar dengan manusia, kita hidup dengan Allah. Dan kita kena ingat juga, kita hidup pun bukan dengan Allah Ta'ala saja, kita pun hidup dengan orang juga. So kena ada dua dimensi, satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Jangan asyik beribadat saja, tak pedulikan orang. Nanti Tuhan marah. Ya, berapa ramai Nabi sebut tak beriman. Siapa? Orang yang tidur kekenyangan sedangkan jirannya dalam keadaan kelaparan. Sedangkan dia tahu jirannya lapar. Tapi tak buat apa-apa sebab hati kering. Maka Nabi kata tak beriman. Bukan kata dia tak beriman terus walaupun dia semayang. So kena ada hubungan dengan Allah Ta'ala yang baik. Hubungan dengan manusia pun kena baik juga. InsyaAllah boleh sempurna iman dan hidup kita insyaAllah. InsyaAllah perlu ada hubungan yang baik dengan Allah dan juga kita perlu ada hubungan yang baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. InsyaAllah satu kesimpulan yang cukup cantik, cukup indah sebagai pandangan dan juga sebagai renungan buat kita bersama. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa kepada Ustaz, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tawwil umrana fil khair wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa hassin akhlaqana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sinarilah hati-hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Perelokkanlah ibadah kami ya Allah. Perindahkanlah akhlak kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kebaikan ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala keburukan ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Tunaikanlah segala hajat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal karim. Jazakallahu Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan Ustaz setiap curahan ilmu pada kami. Mudah-mudahan memberi satu manfaat dan juga kami mampu untuk beramal dengan setiap ilmu yang Ustaz katakan kepada kami. Jadi sedang bertutur sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada besok hari bersama dengan moderator handsome kita, Da'i Azrin, dan juga ahli panel kita yang cukup segak bergaya, iaitu yang berbagai Ustaz Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik pengajian hadis penghulu
segala istighfar. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz. Saya dan Luqman mohon mengundur diri. Mohon maaf di atas kekhilafan bahasa dan sebagainya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.